Ukiran arca ini tidak asing lagi kepada kita. Seimbas pandang, pastinya kita ketahui seni ukiran ini milik warisan Pulau Bali. Pulau kecil yang terletak di timur Jawa ini tersohor dengan kesenian adat warisan Hindu Sanskrit dan keindahan alam semula jadinya yang menggamit jutaan pelancong ke pulau ini setiap tahun. Pulau Bali mempunyai pelbagai produk pelancongan lengkap dari pantai yang indah, kawasan tanah tinggi, kebudayaan dan kesenian yang dapat memenuhi selera setiap pengunjung. Tidak hairanlah kenapa sektor pelancongan menjadi penyumbang utama kepada pembangunan ekonomi pulau ini. Selain pelancongan, sektor pertanian juga penyumbang penting kepada penduduk Pulau Bali. Walaupun kegiatan pertanian masih mengamalkan cara tradisional, pengeluaran hasil pertanian para petani di sini tidak kurang hebatnya berbanding daerah lain. Tanaman kelapa adalah tanaman sosial kepada masyarakat Bali yang berugama Hindu Sanskrit kerana daun kelapa digunakan bagi setiap upacara keagamaan mereka. Hampir setiap kampung terdapat tanaman kelapa ditanam sebagai tanaman utama atau salingan dengan tanaman komoditi lain. Dari segi ekonomi, tanaman komoditi ini lebih menguntungkan berbanding tanaman kelapa itu sendiri sehingga mendapat jolokan sebagai emas hijau Bali. Tanaman inilah yang ingin dipaparkan dalam rancangan kali ini. Hai, bertemu kembali minggu ini dalam rancangan Agrotek. Kali ini anda bersama saya dan saya pasti ramai yang tertanya-tanya di mana saya berada sekarang kerana kawasannya cukup semak samun. Tapi sebenarnya kawasan ini mempunyai nilai pertanian yang cukup tinggi. Jadi kalau anda nak tahu apakah tanaman yang akan kami bawakan kepada anda minggu ini, teruskan bersama saya hingga ke penghujung rancangan. Vanila adalah sejenis tumbuhan daripada famili Orchidea yang berasal dari Meksiko. Tumbuhan ini telah diperkenalkan di Bali sejak 3 abad yang lalu. Kini, vanila menjadi tanaman komoditi penting kepada pulau ini. Tumbuhan vanila adalah sejenis pokok memanjat yang tumbuh menumpang pada pokok lain. Pokok vanila sesuai tumbuh di kawasan beriklim tropika yang bersuhu antara 21 hingga 32 darjah Celsius. Ia memerlukan naungan sebanyak 30 hingga 50%. Tanaman vanila mula mengeluarkan buah setelah mencapai umur 3 tahun. Musim bunga berlaku dalam bulan September dan setelah bunga mekar, pendebungaan berbantu perlu dilakukan. Pendebungaan semula jadi agak sukar kerana stigma ditutupi oleh labellum. Tanaman vanila kurang menghadapi masalah serangan musuh perosak kecuali penyakit reput batang yang disebabkan oleh kulat fusarium. Serangan kulat terjadi di bahagian batang atau akar yang terluka dan merebak sehingga seluruh pokok. Tanda serangan dapat dikesan sekiranya warna daun seluruh pokok bertukar menjadi kuning dan batang kelihatan kering. Pokok yang berpenyakit perlulah segera dimusnahkan sebelum jangkitan kulat merebak ke pokok lain melalui aliran air atau tiupan angin. Tanda serangan kulat jelas dapat dilihat pada bahagian akar yang kelihatan reput dan berwarna coklat. Pokok berpenyakit perlu dimusnahkan sebelum spora kulat fusarium matang dan tersebar menjangkiti pokok lain. Pokok tumpangan masih boleh digunakan semula untuk menanam pokok baru setelah rawatan kulat dilakukan. Ini adalah aktiviti yang dilakukan untuk merawat penyakit busuk batang. Di pokok dibuang daripada tempatnya, kemudian
bersihkan kawasan tu dan kawasan tanah sekeliling akar tu dibubuh kapur. Salah satu teknik rawatan. Musuh perosak yang sering menyerang tanaman wanila ialah siput babi. Kawalan siput dilakukan dengan memungut dan memusnahkan musuh ini dari masa ke semasa. Tanaman wanila memerlukan pokok tumpangan untuk tumbuh memanjat. Jenis pokok tumpangan yang sesuai digunakan ialah pokok Liricidia, petai belalang dan dedap. Pokok tumpangan perlu dipangkas pada ketinggian tidak melebihi 2 meter tinggi untuk memudahkan kerja memungut hasil. Tinggalkan 3 hingga 4 dahan pokok tumpang supaya tidak terlalu rimbun. Pucuk muda pokok wanila perlu dipangkas untuk membantu pertumbuhan tunas baru. Amalan ini akan menggalakkan pertumbuhan cabang dan tunas yang dapat menghasilkan pengeluaran buah yang lebih banyak. Pemangkasan perlulah menggunakan gunting pangkas supaya menghasilkan keratan batang yang bersih dan tidak merosakkan bahagian yang dipotong. Kerja pemangkasan sebaiknya dilakukan dalam musim hujan untuk menggalakkan pertumbuhan tunas baru. Tanaman wanila juga boleh ditanam dengan tanaman lain sebagai tanaman salinan. Tanaman koko atau tanaman pokok buah-buahan boleh dijadikan tanaman salinan dalam tanaman wanila, tetapi perlulah di bawah tanaman kelapa sebagai pokok penaung. Tanah sedikit gambut dan lembap dengan tahap kemasaman antara 5 hingga 7 pH serta penyaliran air yang baik adalah sangat sesuai bagi tanaman wanila. Baja organan najis haiwan digunakan pada peringkat mula menanam dengan kadar 2 kilo selubang. Baja dagangan NPK tidak disyorkan kerana pokok wanila sangat sensitif dan mudah melecur sekiranya kadar penggunaan baja berlebihan. Pangkal pokok wanila perlu dibuat sungkupan untuk mengekalkan kelembapan di bahagian sistem akar. Sabut kelapa adalah antara bahan yang baik untuk dijadikan sungkupan kerana daya menyimpan airnya yang tinggi dan jimat kos serta mudah diperolehi. Selain sabut kelapa, petani juga boleh menggunakan daun dan pelepah pisang untuk dijadikan sungkupan. Bahan ini sangat baik digunakan untuk sungkupan kerana akan menjadi baja organan setelah reput. Tanaman wanila memerlukan sungkupan kerana